secara konklusinya, tak kira lah berapa banyak kita baca buku, contohnya satu buku je ke ataupun 10 buku, jangan compare diri kita dengan orang lain. Just compare diri kita yang semalam dengan hari ni. Sebab membaca ni bukan satu pertandingan, bukan satu event yang untuk kita show off, tapi membaca ni adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, untuk kesejahteraan diri kita sendiri, untuk kita tambah ilmu. And so tak perlu pun rasa rendah diri kalau kita tak kurang baca bulan ni, sebab ruang untuk membaiki diri tu sentiasa ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Welcome back to Kamarina's book review series. So today, insyaAllah, I want to share with you what I have read during this month for September series. Jadi, I berjaya habiskan sebanyak 8 buah buku bulan September ni. Alhamdulillah. Okay, sebenarnya buku yang I baca banyak, tapi yang I berjaya habiskan adalah 8 buah ini sahaja. Okay, the first book yang I baca untuk bulan September ialah buku Pendiam by Aiman Amri and Aqila Masri, diterbitkan oleh Iman Publication. So ini buku dia. Okay, basically buku ni menceritakan tentang stigma-stigma kebanyakan orang kepada orang-orang yang pendiam dan introvert. Okay, jadi ada persoalan-persoalan, betul ke pendiam ni dia introvert? Apakah ciri-ciri orang introvert? Okay, dan buku ini sesuai untuk korang yang tak dapat mengelakkan daripada rasa tertanya-tanya kepada sesetengah orang yang suka menyendiri. Macam mana kita nak approach ataupun nak try berkenalan dengan orang yang berbeza karakter dengan kita. Dan buku ini juga sesuai untuk korang yang nak mengenali diri sendiri, sebab dalam buku ni interestingnya penulis ada sentuh bab tentang ambivert and extrovert. Okay, dan seterusnya, apa yang I suka tentang buku ni, selain daripada isi-isi yang I sebutkan tadi, penulis juga memulakan setiap bab dengan cerita tentang situasi yang dialami kebanyakan golongan introvert. Kemudian baru penulis klarifikasi dengan research base dan fakta-fakta. Jadi senang untuk kita sebagai pembaca merasai daripada point of view seorang introvert tu sendiri, untuk kita try meletakkan diri kita dalam kasut seorang introvert. Yang seterusnya, buku yang kedua adalah buku Orang-Orang Biasa by Pak Andrea Hirata, terbitan Jejak Tarbiyah. Untuk yang tidak mengenali Andrea Hirata ni, beliau merupakan seorang penulis Indonesia yang menulis buku Laskar Pelangi yang sangat-sangat famous dan merupakan satu buku bestseller. Menariknya, buku terbitan Jejak Tarbiyah ni adalah tim Jejak Tarbiyah dia terjemahkan buku Orang-Orang Biasa ni ke dalam bahasa Melayu, jadi senang untuk kita faham. Namun keaslian bahasa itu masih ada. Dia bukanlah fully bahasa Malaysia, tapi lebih kepada untuk mudahkan kita membaca. Okey, jadi buku ini secara ringkasnya menceritakan tentang 10 orang rakan yang agak terbelakang di sekolah. Okey, korang boleh nampak dekat sini. Mereka ni bersyadang selepas habis sekolah. Tidaklah habis sekolah, diorang mengambil keputusan untuk berhenti sekolah. Jadi lepas pada itu, diorang bercadang untuk merompak bank, untuk membantu salah seorang daripada anak rakan mereka
Kemudian macam selalunya kalau kita tengok movie orang nak merompak bank, selalunya orang tu kepala merancang tu dia akan pilih orang yang pandai IT, orang yang licik semua tu kan. Tapi bagaimana agaknya 10 orang ni merancang membuat rompakan bank, tapi mereka ni sebenarnya tak pernah dalam seumur hidup diorang tak pernah buat kerja sebegitu. Jadi memang menarik untuk dibaca dan banyak sangat plot twist, kelakar. Dah lama rasanya I tak baca novel yang I tergelak. Gelak tu bukan gelak macam slow, tapi gelak yang macam agak besar. Dan buku ini, aura dia seperti buku antologi bahasa Melayu. Contohnya kalau korang tahu buku Kasut Kelopak Jantung, okay, vibe dia macam tu. And I really hope I can read Guru Aini punya buku, sebab dalam ni dia ada sebut tentang watak Aini juga. And then disebabkan buku ni, I jadi tertarik untuk baca karya-karya Pak Andrea Hirata yang lain. Buku yang ketiga adalah buku Mencabar Teori Konspirasi by Ibnu Jawi dan Aiman Rashdan Wong, terbitan The Patriots. Buku ini adalah kali kedua I baca. Yang pertama kali I baca ialah pada tahun 2018. Okay, I memang berniat nak baca semula buku ni untuk lebih memahami konsep berita, teori dan segala apa juga yang sahih berpandukan Islam. Okay, jadi kalau korang nak dengar lebih lanjut tentang buku ini, I ada buat resensi from my previous video and korang boleh tengok dekat situ, okay? Buku yang keempat adalah buku Dunia Tanpa Tembok 3, ditulis oleh Aiman Rashdan Wong, juga terbitan The Patriots. Bagi sesiapa yang memang kenal I ataupun mengikuti my reading journey, I am a huge fan of Dunia Tanpa Tembok. It is because siri Dunia Tanpa Tembok membuatkan I lebih memahami apa yang terjadi sebenarnya dalam dunia sekeliling dengan lebih mendalam dan rasional. I juga seorang yang berminat dengan geopolitik sebab ia melibatkan sejarah. And bila kita tahu apa situasi sebenar yang berlaku, kita tak cepat terpedaya dengan headlines berita yang kurang tepat dan juga tak paranoid sangat. So, bila baca siri Dunia Tanpa Tembok, ia adalah untuk diri I sebenarnya, dan untuk belajar tentang apa yang terjadi, supaya I tak mudah hanyut dengan perasaan tidak tahu dan takut. For me, this is how I keep updating myself with recent issues. So, back to the topic. Buku Dunia Tanpa Tembok 3 ini menceritakan tentang serbes ringkas mengenai 43 buah negara termasuk Malaysia. Okay, let me show you the content. And I really love the summarization that the author did, ringkas dan padat. Okay, the next book will be Rooftop Rant by Flovin. Sebenarnya I dah tak tahu berapa banyak kali I baca Rooftop Rant ni. Memang dalam banyak-banyak buku Flovin, this is my favourite one. Basically dia cerita tentang dua watak ni dan bagaimana mereka overcome their struggles. Orang cakap setiap kali kita baca buku yang sama, setiap kali itu jugalah kita akan jumpa something like kita tak pernah baca lagi buku ni. So inilah yang terjadi kepada I. So daripada first time I baca buku ni sampai sekarang, I dah banyak sangat I lipat buku ni. This time I nangis baca buku ni, memang sangat menyentuh hati. And watak Trish and Jade will be my most favourite character ever. Okay, dah habis dengan buku novel. Kita move on to
non-fiction book, iaitu Sister Aisyah's book Talk to Allah. Ini juga terbitan Iman Publication. This one I dah pernah attend Sister Aisyah punya talk last year, tentang doa juga, Talk to Allah. And I really love this topic because doa is something yang kita tak berapa ambil berat sangat dalam kehidupan seharian. Walhal doa ni adalah satu alat yang paling penting untuk kita reach Allah, macam car kan. So buku ni adalah sebagai introduction about doa. Next, buku Nabi Adam alaihissalam, Keampunan Allah Ada Untuk Kita, by Azlan Shah Nabis Khan, terbitan Iman Publication. Okay, I really love this book. I rasa macam semua buku yang I baca I suka, tapi this one I suka sebab I learn so many new things dalam buku ni. I ada cerita sneak peek pasal buku ni dekat my IG story. So kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal buku ni, or nak tahu sikit isi dalam buku ni, boleh pergi my highlight books. Okay, so I bagi sepintas lalu apa yang ada dalam buku ni. Okay, and the last one is buku poems Journey Through 99 by Mariam Larry. Okay, this is a special book sebab this came all the way from Canada. Thank you Reading Muslimah sebab menjadikan impian kami di Reading Muslimah kenyataan dengan memiliki buku ni. Tadi I ada cerita pasal dekat buku Sis Aisyah Talk to Allah, ada satu chapter yang Sis Aisyah dia sebut kalau kita nak berdoa, kita kena kenal Allah dulu by His 99 names. Even dekat talk yang I attend tu pun Sister Aisyah cakap macam tu. So I think this book is a good start untuk I mengenali Allah through these beautiful poems. And actually this is my birthday gift, Alhamdulillah. And yeah, dia ada 99 poems by Allah's name. I akan tunjuk satu poem. Peace, Assalam, the source of peace. Ya Salam, with your remembrance I find peace, incomparable peace. By reciting your book, my calamities decrease, for it is a promise of yours and a comfort, that indeed with hardship come ease. Ya Salam, with your remembrance I find peace, indeed incomparable peace. So I hope this video beri sedikit manfaat ataupun beri sedikit inspirasi untuk korang yang mungkin dalam fasa reading Islam ataupun tak tahu nak baca buku apa. Okay, kalau korang perasan, buku terbitan mana yang paling banyak I baca waktu bulan September. Anyway, with that said, I'm going to sign off this video. Korang boleh share, like and comment tentang video ni. And yeah, see you guys in the next video. Assalamualaikum.